Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Kita di muka surat Ihsan, ya. Wajib dua makna. Muka surat 7 kalau yang Jawi ni. Wajib dua makna. Pertama, wajib pada syarak, iaitu barang yang diberi pahala pada mengerjakan dia dan diseksa pada meninggalkan dia. Yang keduanya wajib pada akal, iaitu barang yang tentu adanya pada suluhan akal kita dan tidak membenar akal kita akan ketidakannya. Seperti tiap-tiap yang bertokor wajib ada tempat. Tuan-tuan sekalian, pertama sekali marilah kita rasakan syukur, terima kasih kita ke Allah Ta'ala, kesyukuran kita atas nikmat hidup yang masih Allah Ta'ala beri hari ini. Syukur kita yang Allah Ta'ala jadikan kita Islam. Kita dah Islam sejak kecil lagi. Mak ayah kita Islam, Islamlah kita. Dan lebih-lebih lagi syukur kita pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan kita boleh hadir ke majlis-majlis ilmu, ke masjid, ke surau. Dengan itu ada pengetahuan kita tentang ajaran Nabi SAW. Dan kita pula boleh, hati kita boleh menerima semua ajaran yang dibawanya. Tidak ada apa yang kita bangkang, bahkan kita telan, kita ambil. Kita membenarkan, kita mengakui, kita mengiktiraf apa saja ajaran yang dibawanya. Apatah lagi syukur kita yang dijadikan kita boleh taat patuh perintahnya, meninggalkan larangannya, diberikan pula kesihatan, lapang masa, diberi pula keupayaan untuk boleh hadir ke masjid surau. Khususnya untuk malam ni kita boleh datang ke masjid untuk solat maghrib berjemaah, dan syukur banyak-banyak limpah kurnia Allah Ta'ala beri. Dengan segala limpah kurnia itu, kita insya-Allah nak manfaatkan pertemuan malam ni, meneruskan bacaan kitab daripada kitab Fatih Faridah ni, insya-Allah. Kata Musannif, wajib ada dua makna. Pertama, wajib pada syarak, iaitu barang yang diberi pahala pada mengerjakan dia dan diseksa pada meninggalkannya. Dan makna yang kedua ialah wajib pada akal. Hadirin sekalian, apa yang kita nak sambung ni insya-Allah adalah huraian dia tentang makna wajib. Jadi kalau ikut dia nak bagi penjelasan ni kerana tajuk kita yang lepas adalah bicara tentang apakah dia perkara mula sekali yang wajib atas kita mengikut kaedah syarak. Jadi macam mana kita dah bicara lepas, mengikut kaedah kita dalam agama Islam ni, perkara yang paling besar sekali wajib atas kita, atas istilah Arabnya dipanggil ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama adalah kena kenal Allah. Kenal Allah maksudnya kena faham ilmu akidah, ilmu tentang Rasul, tentang alam akhirat. Itu adalah perkara asas yang sepatutnya kita kena faham. Dan nisbah kewajipan belajar dia ialah perkara yang pertama sekali yang kita wajib belajar dan ambil tahu, ambil berat berkenaan dengannya. Jadi ada istilah wajib yang digunakan tu, dan insya-Allah ke depan dengan pembahasan ilmunya dia akan bicara juga nanti ada istilah wajib. Cuma wajib itu bukan wajib dengan mana wajib syarak, tapi wajib dengan mana lain. Juga kita dah bicara dulu. Setelah dia bicara wajib ada syarak itu ialah kita mengenal Allah Ta'ala, maka kita wajib mengenal sifat-sifat wajib Allah Ta'ala, sifat mustahil Allah Ta'ala, sifat harus Allah Ta'ala. Begitu juga ada wajib bagi Rasul mustahil atas Rasul, begitu juga yang harus atas Rasul. Jadi sekali lagi jumpa istilah wajib situ. Cuma wajib bagi Allah Ta'ala, wajib pada Rasul tu, adakah maknanya buat dapat pahala meninggalkan berdosa? Itu yang dia nak bagi perhatian kat kita sikit tentang makna wajib itu. Baik. Kata dia tajuk disebut wajib dua makna. Disebut dua makna ni pun dengan apa yang telah disebut. Umum atau bahas
kitab akidah ni selalunya dia bagi definisi wajib ni 3. Ada 3 makna wajib. Jadi wajib yang kalau tengok dengan kita tengok nombor 1, nombor 2 tu, dia kata wajib syarak, wajib akli. Kalau ikut atas selalu yang dibahas juga dalam bab wajib ni, istilah wajib tu masih dipakai adalah wajib adi, wajib adat. Wajib adat. Jadi istilahnya wajib juga. Cuma bila nama pun lain, wajib syarak, wajib akal, wajib adat. Jadi mestilah definisi dia berbeza. Sikit sebelum tengok apa makna wajib, pasal kita bicara wajib-wajib ni, istilah wajib ni dia lah bab hukum. Bila sebut hukum, makna hukum, kalau atas bahasa ulama, hukum ni ialah wadu syai' ala syai', letakkan sesuatu di atas sesuatu, menetapkan sesuatu atas sesuatu. Itu adalah hukum. Sekarang malam, jadi meletakkan malam pada waktu ni. Kita hidup, meletakkan hidup ke kita, itu adalah hukum. So, hukum maksudnya menetapkan satu ke atas satu. Cuma bila kita tetapkan satu ke atas satu, yang ketetapan tu dia mesti dilihat siapakah yang menetapkan ketetapan itu. Kalau dengan sebut hukum ni, yang menetapkan hukum tu tentulah nanti istilahnya hakim. Jadi untuk menetapkan hukum tu hukum apa, dia kena tengok hakimnya lah. Kerana hakim berbeza, maka akan berbezalah hukum. Jadi ada perbezaan hakim itulah yang menyebabkan ada pengistilahan hukum yang berbeza. Itu yang bila sebut hukum syarak, maksudnya dia ialah ketetapan suatu atas suatu, yang hakimnya adalah Allah. Kalau kata hukum akal, dia ialah menetapkan satu atas satu, yang hakim menghukum ketetapan tersebut adalah akal. Jadi kalau kata hukum adat, dia ialah menetapkan satu perkara di atas satu perkara, yang hakimnya adalah adat, kebiasaan. Maksudnya sering kali, acap kali kita nampak begitu, rupa begitu, hasil begitu. Itu adalah dipanggil hukum adat. Jadi biasanya dalam kitab dia ada 3 perbahasan itu, dan boleh ada perbezaan itu disebabkan hakim yang berbeza. Macam mana pun kita tengok dulu apa yang 2 diberi, sekali kita bagi edisi tambahan pula, apa dia yang 3 tu. Macam mana pun sekali lalu dah sebut. Baik, pertama kata dia ialah wajib syarak. Jadi bila sebut wajib syarak, maksudnya dia lah perkara wajib yang hakimnya adalah syarak. Dan umum kita sebut syarak ni, syarak memang kalau istilah bahasa, syarak hakikatnya yang menetapkan ketetapan syarak adalah Allah. Allah saja boleh menetapkan ketetapan syarak. Ataupun kadang-kadang syarak ni diistilahkan pada Nabi SAW. Padahal hakikatnya adalah Allah Ta'ala. Cuma dikatakan penetap hukum syarak ni ialah Nabi, pasal lalu hukum ikut dia. Nabi pun kalau dia wajibkan semayang, puasa, zakat, haji dan sebagainya, bukan dia yang perwajibkan. Dia cuma jadi perantara untuk menyampai tentang perintah Allah Ta'ala yang Allah wajibkan perkara itu kepada kita. Jadi kalau ikut syarak ni istilah hakiki, itu istilah Arabnya lah. Maksudnya penetap, penghukum yang hakiki, yang sebenarnya, yang real punya, yang menetapkan hukum syarak hanyalah Allah. Adapun kadang-kadang dibahasakan kepada Rasulullah sebagai penetap hukum syarak. Rasulullah yang kata gini, Rasulullah yang bagi hukum gini. Jadi kenapa kata ke Rasulullah? Kata ke Rasulullah tu adalah atas jalan majaz, atas jalan majazi. Istilah majaz maksudnya pasal Rasulullah lalu ikut dia, dia yang khabar, maka dikatakan Rasulullah yang menetapkan. Baik, sikitlah bahasa-bahasa macam tu. Jadi ada istilahnya wajib syarak. Jadi wajib syarak yang menetapkan hukum itu adalah Allah Ta'ala. Sembahyang wajib, menuntut ilmu wajib, puasa wajib, zakat wajib, haji wajib, umum istilah wajib macam itulah. Baik. Jadi wajib pada syarak iaitulah barang yang diberi pahala. Jadi definisi dia, ini pun definisi di atas nisbah hasil daripada pelaksanaan wajib. Apa dia? Itulah barang yang diberi pahala pada mengerjakan dia dan diseksa pada meninggalkan dia. Kalau ditinggal, seksa, buat pahala. Baik, jadi definisi ini adalah definisi hukum syarak, pandang pada sudut balasan yang diterima dengan sebab melaksana ataupun tidak perkara wajib tersebut. Jadi dia punya definisi macam tu. Jadi wajib syarak maksudnya perkara yang beri pahala pada buat, tinggal diberikan dosa.
pandang dengan sudut kita bicara ni, atas kata nak tengok hukum wajib tu, kalau dengan definisi lain, hukum syarak ni kalau pandang pada sudut hakimnya. Jadi kalau saya sebut gitu, yang bila sebut hukum syarak, dia ialah barang yang ketetapannya ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita pandang pada sudut siapakah hakimnya, maka itulah definisi wajib syarak. Satu bab hukum ni tuan, dan kaedah-kaedah bahas ilmu dia ada disiplin dia dan kaedah bahas. Kalau saya sebut pandang pada sudut, macam ni memang bab-bab macam ni memang dalam hukum syarak kita, dalam bab ilmu, pembahasan ilmu, memang kena ilmu luas dalam bab tu untuk memahirkan kita dengan ilmu yang kita boleh meletakkan satu perkara dengan tepat, cuma pandang pada sudut mana. Yang ni tuan-tuan kena mengaji banyak lah, nak ada kemahiran tu. Saya sendiri pun mengaji lama tu, nak pandai bab-bab tu. Macam mana pun, asal bicaranya tahu hukum syarak lah. Jadi di atas dia kata hukum syarak dengan mana buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Kalau dia kata awal-awal wajib atas kita adalah wajib mengenal Allah, awaluddin ma'rifatullah. Tengok kita tak kenal Allah, kenal pun kita dah bicara lepas, dengan mana al-jazmu mutabiq lil haq an dalil. Mestilah ada pengetahuan, tak dapat pengetahuan mainkan dengan belajar. Pengetahuan pun mestilah tepat dengan ahli sunnah wal jamaah. Jadi tak boleh yang bercanggah daripada apa yang mengikut kaedah syarat kaedah ahli sunnah wal jamaah. Dan syarat untuk nama makrifah juga mestilah maklumat yang kita dapat tepat mengikut kaedah ahli sunnah wal jamaah itu bersama-sama dengannya dalil. Bersama dengan dia adalah dalil, barulah dipanggil makrifah. Jadi kalau kita tak sampai tahap tu, tak sampai tahap tu, antaranya tak ada dalil, ataupun tak sampai tahap tu, antaranya tak pergi cari informasi langsung, tak pernah belajar langsung bab ketuhanan, bab rasul, bab sam'iyat ni, bahkan istilahnya memada dengan apa yang ada, caci lali steam gitu je. Di atas takrifan wajib itu, kata wajib itu adalah wajib syarak. Wajib syarak untuk mengenal Allah, awaluddin ma'rifatullah, dan hukumnya wajib. Dan bila wajib, maksudnya siapa-siapa tak pergi belajar memahami perkara-perkara yang berkaitan dengan Allah, dengan Rasul, dengan sam'iyat ini, yang ada istilah wajib, sifat-sifat wajib pada Allah, pada Rasul, itu juga yang mustahil pada Allah, Rasul, harus pada Allah dan Rasul. Dari sisi hukum wajib belajar tu wajib. Siapa-siapa tak pergi belajar dan mencuaikan dalam bab pembelajaran tersebut, sedia maklumlah atas definisi wajib syarak tu dengan mana buat dapat pahala, tinggal berdosa. Maksudnya berdosa siaplah di atas kejahilan kita terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan Allah Ta'ala dan Rasul, yang kita tak pergi menuntut ilmu mengenainya. Bila tak tuntut, tak faham, tak reti, apatah lagi nak berdalil berhujah, memang takkan ada keupayaan punya. Jadi kena fahamlah bahawasanya kecuaian kita mencari ilmu, di atas kata kewajipan tu adalah wajib, dan wajib dia hakimnya ialah syarak, maka dah berdosa lah kita. Satu kita ni bila berumur, tengok bodoh, macam mana? Wajib menyesal di atas cuainya kita mencari ilmu pada zaman muda dulu. Memang kena macam tu tuan, untuk muhasabah. Satu salah kalau ada orang lagi tua, lagi tak kenal diri, lagi dia rasa dia ahli syurga dengan masuk syurga bulat-bulat. Silap. Kalau ikutnya, bila kita dah berumur, lagi nampak lah yang kita cuai. Sepatutnya kita dah pandai, tapi baru nak cuba try. Bufi yang bahasa itu, apa fahamnya? Oh, wajib kita taubat, pasal kita sepatutnya bukan baru nak cuba try, sepatutnya dah pakar dan pandai. Tapi dia tengok baru nak cuba try, maksudnya berdosa cuai lama lah kita. Sikit lah ke situ. Nak syarah tu pasal nak kata itulah makna wajib syarak. Jadi wajib syarak di atas takrifan itu, itu yang kita kena simak. Bila menuntut ilmu wajib, mesti faham akidah mesti tepat mengikut kaedah ahli sunnah wal jamaah, mesti ada pengetahuan di situ. Lepas tu mesti yakin di atas intiqad tersebut. Lepas tu dengan berdalil. Jadi bila kita apa-apa pun tak ada maklumat di situ, jadi macam lain elok, maksudnya banyaknya kita cuai dalam bab-bab ilmu, sehingga bab asas dalam agama kita pun ada lagi yang kita tak selesai, khususnya bab ketuhanan, bab Tuhan pun tak selesai lagi rupanya. Okey, siap yang maksud tu.
Baik, itu adalah wajib syarak. Yang kedua adalah wajib pada akal. Baik, nama pun wajib pada akal. Maksudnya wajib akli. Kalau bahasa lain, apa makna wajib akli? Ialah ketetapan satu perkara atas satu perkara. Okey, pandang pada sudut siapa yang menetapkan tu. Jadi pandang pada sudut itu, kita kata hukum akli ini adalah wajib akli ialah menetapkan satu perkara atau satu perkara yang lain. Yang menetapkannya adalah akal. Yang hukum menetap tu dapat kerana tak tergambar pada akal tentang ketiadaannya. Itu yang wajib. Istilahnya wajib. Tak dapat tidak oleh akal untuk mengatakan dia mesti ada. Akal tak menerima kaedah menafikan perkara tersebut. Itu dipanggil wajib. Wajib itu wajib akli. Wajib akli. Sekali lalu dengan contoh. Pasal wajib syarak, dia berkaitan dengan hukum syarak yang kita hafal aja. Hukum Allah Ta'ala. Apa hukum buat korban? Sunat makan. Apa hukum sunat? Apa? Cuma yang tu ada istilah sunat sikit. Lamik yang wajib. Apa hukum keluar zakat harta? Wajib. Zakat berterah? Wajib. Jadi hakimnya nanti ialah Allah Ta'ala. Dia tak ada proses. Kena ambil maklumat je. Adapun bila wajib itu ialah wajib akli, atau takrifan kata dia ialah perkara yang akal tak tergambar untuk menafikan dia. Jadi dia kena proses. Dia kena ada bimbingan kaedah berfikir, dan ada fakta-fakta yang kadang perlu dihafal untuk membuat ketetapan-ketetapan yang istilahnya wajib akal. Mesti macam ni, mesti macam ni, mesti macam ni, mesti macam ni. Kalau atas kata mustahil, mustahil macam ni, mustahil macam ni, mustahil macam ni. Dari sisi hukum, wajib kita ambil tahu dan belajar mengenainya. Tak belajar mengenainya tu dah jadi hukum syarak. Macam mana pun menetapkan perkara itu ke Allah Ta'ala. Itu adalah wajib. Itu jadi wajib akli. Allah Ta'ala mesti sempurna. Wajib akli. Untuk huraian ni Allah Ta'ala cerita. Bila huraian dia tengok wajib syarak. Apa yang ada dalam Quran, apa dalam hadis, tentang kita wajib intikad ke Allah Ta'ala. Walaupun gitu ada juga kadang-kadang yang dengan akal saja pun dah buat keputusan. Itu yang kita akan belajar sifat 20 tu. Pasal maksudnya dengan bimbingan akal pun ada bab yang kita dah boleh kenal Allah Ta'ala. Cuma nak mantapkan dia mesti dengan adanya ni, adanya hukum syarak. Macam mana pun akal dah diajar, dah diasuh. Kalau kita belajar dengan sistem sifat 20 untuk menetapkan apa yang sepatutnya ke Allah Ta'ala, apa yang tak sepatutnya, walaupun tak simak Quran, boleh didapatkan keputusan tersebut tentang kata perkara ni mesti yang akal tak tergambar untuk menafikan sifat-sifat itu daripada Allah Ta'ala, kerana berpegang di atas dasar Allah sempurna. Bila Allah sempurna, akalnya apa? Takkan kurang. Takkan kurang. Jadi takrifan dia macam ni lah nanti wajib. Apa dia? Barang yang tentu adanya pada seluruhan akal. Barang yang tentu ada. Barang yang mesti ada. Dengan bahasa lain, barang yang tidak dapat dinafikan ketiadaannya. Jadi sama ada nafi barang yang ada ataupun sesuatu yang tak boleh dinafikan ketiadaannya, bahkan pasti ada, sebenarnya ada, memang ada. Hal tu adalah dipanggil wajib akli. Wajib akli. Kita duduk dalam masalah ni, hidup ke mati? Hidup lah weh. Mana tahu hidup? Kalau mati, tak boleh mari meresah lah. Okay. Nak cerita apa tu? Itu akal memang boleh suluh tentang hidupnya kita. Akal boleh suluh. Cari, dan dia boleh cari munasabah itu. Siapa yang tak apa boleh proses tu, dia adalah istilah OKU. Orang sila akal kuat, akal apa seumpama tu, pasal benda yang begitu mudah untuk diproses dari segi kaedah berfikir, tapi dia tak boleh selesaikan. Baik. Jadi asal sebut pun tak ada salah yang kita nak tengok tu. Wajib akli maksudnya hakimnya ialah akal. Yang akal nanti kalau dia suluh, benda tu memang tidak boleh nak ditidakkan. Bahkan akal akan mengiyakan dia. Betul ke yang kita tengok makhluk ni setiap yang hidup mesti mati? Proses sikit kan? Akal akan lihat tu. Betul ke? Duk tengok betul. Ada proses. Jadi suluhan akal kita akan kata hidup mati. Boleh ke mati? Memang boleh mati. Wajib ke mati?
wajib tu atas kata mesti, tapi golibnya tengok mati semualah. Tapi ada juga kalau perkhabaran, yang tu dia kaitan dengan bab lain lah. Macam mana pun boleh ke tak mati? Biasanya mati. Yang tu yang ada hukum ketiga, hukum adat. Jadi kalau hukum akal, kalau ikut dia adalah sesuatu yang lebih tajam pada tu. Apa dia? Ni bila kita hidup ni boleh mati, berarti kita dulu memang mati punya. Dan bukan saja mati, bahkan kita memang tak ada, pasal kita boleh mati. Betul ke macam tu? Tu hukum akal. Akal boleh suluh. Betul ke macam tu? Ya. Pasal kita dulu tak ada, sekarang ada. Dan kita ada, dan kita tahu berdasarkan faktor adat kita akan tak ada. Cuma tu faktor adat. Dan di atas ada kebolehan tak adanya kita. Yakin, akal. Apa? Kita memang asal daripada tiada. Kita bukan tiba-tiba ada. Bukan. Kita asal daripada tak ada. Walam taku syai'ah. Kita, orang Ta'ala kata, kamu semua ni tak ada apa-apa pun sebelum ni. Satu, bila ada kisah-kisah dalam Quran tentang kaedah berfikir, orang Ta'ala dia akan jawab satu persatu supaya datangkan kaedah berfikir untuk setiap siapa-siapa yang datangkan kemusykilan ke orang Ta'ala. Allah Ta'ala datang ayat Quran cerita tentang Nabi-Nabi dulu antaranya, yang apabila ada kemusykilan, yang kadang ada Nabi Rasul tak pandai nak jawab, dia dapat bimbingan wahyu, Allah Ta'ala ajar kaedah dan metodologi berfikir macam mana nak selesaikan isu-isu penakkulan akal supaya benda tu boleh diterima. Contoh misal lah, masih nak sebut tentang hukum akal, yang kata akal ni ialah barang yang mesti ada, yang tak boleh tak ada. Dan kalau kata menafikan, di sebaliknya menafikan dia adalah nama dia mustahil. Dan bila ada keberangkalian untuk berlaku, walaupun adatnya tak berlaku, tapi akal menerima kemungkinan berlaku, itulah dipanggil hukum adat, hukum akal. Buat misalnya, contoh Nabi Zakaria, dia dapat anak, umur dia 120 tahun. Siti Maryam, tak ada siapa pun lelaki yang pernah usik dia bersama dengan dia. Pasal dia orang baik-baik, orang taat, dan dia dipelihara oleh Nabi Zakaria. Jadi Tok Siap Masjid, waktu tu dikawal dengan rapi. Macam mana disiplin, kalau sikit ke bahasa orang Melayunya, macam disiplin anak dara sunti Melayu dalam rumah yang tak dibenarkan keluar. Macam tu kot bahasanya. Tiba-tiba dia tengok dia boleh mengandung, dan kandungan pun pelik. Dalam masa 3 hari besar, terus anak keluar sempurna, anak pun pelik, boleh bercakap dengan orang. Bukan sebarang benda tu. Macam mana pun boleh ke? Umur 120 tahun boleh dapat anak ke? Adat macam mana? 40, 60 tak ada lah. 50 ada lagi. 40 ada lagi. 60, 70, 80. Tak ada lah. Hak jantam tina laih lah. Laih ni bahasa Jawa dia tak faham lah. Habis lah. Ada lah. Apa lagi bahasa ni panggil apa? Season lah. Tu bahasa moden sikit. Apa lagi? Habis lah. Expired lah. Bunyi bahasa gitu lah. Expired lah. 90, 100 je lah. Tunggu lubang kubur lah. Ni 120. Boleh jadi pak lagi. Tu dia. Pula tu isteri dia masa tu umur 90 tahun. Pula tu daripada mengikut kaedah perubatan apa zaman dulu lah, memang disahkan isteri dia mandul. Macam mana proses tu jangan tanya saya. Tapi kalau ikut kisah dalam Quran, waktu Allah Ta'ala nak berikan anak kepada Nabi Zakaria ni, masa tu umur dia macam tu 120 tahun, isteri dia 90 tahun. Jadi beza umur 30. Itu satu hal tentang beza umur. Tapi nak sebut apa? Bila Allah Ta'ala wahyukan dia, kamu akan dapat bigula ini nubashiruka bigula bin ismuhu Yahya walam yakum min qabluka min qablihi samiyya. Engkau, Allah Ta'ala kata, aku nak kabarkan gembira dengan Jibril datang bagi wahyu. Allah Ta'ala bawa kabar gembira, kata nak berikan pada Nabi Zakaria ni seorang anak lelaki yang akan dinamakan dia nanti dengan nama Yahya, yang sebelum ni tak ada orang berubah nama Yahya. Yahya maksudnya hidup. Maksudnya hidup dia, hidup dengan bernyawa, dan hidup hati dia, hidup sentiasa ingat Allah Ta'ala. Pasal dia akan jadi Nabi.
Oh, orang Ta'ala khabar siap dah. Nabi Zakaria pun bila datang macam tu, dia ada muskil. Asal nak cerita tahu hukum akal. Adatnya, kalau tengok dengan hukum faktor adat, macam mana? Ada dapat anak ya 120 tahun? Tak ada lah. Kalau hukum dengan istilah adat tu yang jumpa nanti, mustahil lah pada adat dapat anak. Dia kata, qala rabbi anna yakunu li ghulamun. Walaqad balaghani al-kibar wa imra'ati aqir. Macam mana aku nak dapat seorang anak? Padahal aku ni waqad balaghani al-kibar, aku dah jadi tua, bahasa kita ganyot dah. Wa imra'ati aqir, isteri aku mandul. Orang Ta'ala jawab macam mana? Tu, lajak-lajak mulut je baca ni. Wa imra'ati aqir. Orang Ta'ala jawab, antaranya perkataan, lajak-lajak mulut je baca Quran tu. Pasal Quran sebut, hujah tu best tu. Orang Ta'ala sebut, kata orang Ta'ala nak jadikan benda tu mudah. Dan kau pun, orang Ta'ala ciptakan kamu, walam taku syai'ah, yang sebelum ni, kamu ni bukan ada apa pun. Apa nak muskil pula? Hang tak ada apa boleh ada, ni dah ada. Cuma di atas faktor adat, berumur, waktu isteri pun mandul. Tapi, kalau Allah Ta'ala nak bagi jadi, perkara tu alayya hayyin, perkara tu di atas Allah Ta'ala adalah sangat mudah. Sangat mudah. Macam mana pun nak sebut apa tu? Nak sebut dia ada melibatkan hukum adat sikit. Cuma nak sebut tentang hukum akalnya tentang mana? Akal menerima konsep walaupun umur dah tua, tapi ada kemungkinan dapat anak. Boleh? Ya. Dan kalau kata pembuat kita buat gitu macam tu ke? Wajib, mesti boleh buat. Nak sebut tentang wajib tu. Yang kata akal boleh menyuluh dan menerima tentang mestinya perkara tersebut. Tuhan yang menjadikan kita daripada tak ada kepada ada, akal akan dapat suluhan bahawasanya memang dia mesti boleh buat sampai pada tahap tu. Perkara tu bukanlah mustahil pada dia. Yang tu yang disebut barang yang tentu adanya pada suluhan akal kita. Yang ni yang kena suluh akal. Dan kita belajar akidah nanti dengan apa sebut ulama, semuanya kalau ikut ialah perkara-perkara yang disuruh kita proses dengan suluhan akal. Semua dalil akal. Dalil akal. Baru alam berubah. Kalau Allah Ta'ala tak satu, alam ni tak ada. Apa format dia tu? Semuanya adalah dengan suluhan akal. Quran ada, tapi diajar dengan diajar dan diasuh dengan suluhan akal. Adapun bab syarak, kita memang dah daripada kecil dah syarak siap. Pasal kita diajar Allah Ta'ala kuasa, Allah Ta'ala satu, Allah Ta'ala mukhalafah alih hadis, Allah Ta'ala mesti sifat sempurna, dia mendengar, dia melihat, berkata-kata. Kita dah diajar daripada kecil benda hak tu, fatah-fatah syarak. Tapi kadang-kadang kita tak disuluh dengan akal. Macam tu yang nak faham wajib akal lah. Pasal bukan saja kita i'tiqad ke orang Ta'ala tu wajib syarak. Maksudnya Allah yang menetapkan perkara tu, kita kena i'tiqad, beriman sajalah. Itu satu hal. Bahkan dia bukan saja wajib pada akal, tapi dia wajib pada, bukan wajib pada syarak, dia wajib pada akal. Maksudnya akal menerima konsep tu. Tak masuk akal nak kata Allah Ta'ala tak ada. Begitu juga nak kata dia tak kidam, bakar, kalau balil hadis, qiyam bi nafsi, wadaniyah, kudrat iradah, ilmu hayat, sama basal kalam. Mana boleh nafikan perkara tu pada dia. Sabit dengan nafs dan sabit dengan akal. Itu dia sebut nanti. Bincang kita nanti dalam bab wajib tu, yang permulaan wajib yang kata ma'rifatullah, kita nak kenal Allah Ta'ala sampai tahap tu. Maksudnya bukan saja dengan i'tiqad yang sedia ada, yang kita dah Islam sejak pada kecil, dah diajar i'tiqad sejak pada kecil, Tuhan kita Allah, Nabi kita Nabi Muhammad. Betul ke dia Nabi? Bukan saja dengan syarak, tapi dengan akal. Suluh. Siapa bangkang, kita boleh lawan dan hujah dia. Dan kita boleh suluh akal dia. Supaya dia pun terima macam mana kita terima. Bahawasanya memang Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Waktu yang ulama kita ajar dengan kaedah ilmu tauhid yang macam ni. Dia bukan saja ajar dengan suluhan syarak, tapi disuluh dengan suluhan akal. Pasal syarak kita dah lama. Dengar elok-elok ayat tu. Syarak kita dah lama. Dah lama tu maksudnya kita dah memang diasuh dengan intipati Quran.
Nisbah sembahyang, wajib, puasa apa dan sebagainya. Cuma macam mana nak disuluh dengan akal supaya kita menerima konsep tu. Dan benda yang kita dah pakai, dah kita iktikad tu sebenarnya memang betul. Dan kita boleh buktikan dengan dalil dan hujah bahawasanya dia ialah betul. Dia bukan orang kata saja-saja gedik-gedik pegang, tapi entah apa-apa dah. Tak, bukan itu. Nanti yang dia kata ada barang yang kita kena ada suluhan akal.